Assalamualaikum dan selamat petang. Welcome back to channel. So petang ni Zul nak buat sedikit review untuk permintaan daripada subscriber. So hari ni banyak ni, hanya banyak coin juga. Dapatkan ada dalam lebih kurang ada 4 request, 5 request daripada subscriber. So menuju semua dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 coin untuk petang ini. So Zul akan buat seringkas boleh. So first kali coin yang pertama di request ialah Toki Count. Okay. So the key, kalau lah the key, so the key ni ikutkan ranking dia terima, so perlu tengok chart lah. So chart kalau ikutkan ni ada di KuCoin. So kalau ada di KuCoin kita akan bagi kat sini TKY to TKY USD. Right, first kali ni so kita akan ambil ke weekly dulu. So weekly kita tengok. Okay, chart kalau ikutkan chart ni memang kalau ikutkan memang susah sikit lah nak invest. Sebab apa, dia seperti kita tengok macam ICP, release saja terus dropping. So kalau ini kita perlu, kalau chart je ni kita perlu kaji dia fundamental. So untuk the key ni tu tak tahu apa dia punya chart. So nak tengok dia kita akan pergi ke website dulu. So the key unlock the future. So the key ni apa projek dia? So mainly kita nak dapat projek dia adalah kalau ikutkan sini dia kata decentralized ecosystem of identity verification tool using national big data or blockchain. So apa yang Zul faham kat sini, probably untuk the key ni projek adalah projek untuk menjadikan kata ID, macam contoh kalau kat Malaysia ni kad pengenalan. So kad pengenalan tu sebagai digital. So kita tak perlulah untuk tunjuk IC kita. So now digital. So maybe in future maybe good project juga, tapi in future tapi Zul tak rasa dalam 10 tahun, tak rasa 10 tahun lagi akan boleh buat. Tapi tak tahu dalam blockchain apa pun boleh jadi. So good, antara good project maybe dalam 10 tahun lagi tu tak nampak. Tapi kalau 10 tahun lagi maybe kita akan ada lagi more good technology. So mungkin boleh anda. Okay, so siapa yang nak invest the key ni, anda perlu, siapa yang tanya tu kena berdasarkan chart ni kita kena invest. Anda kena kaji dia fundamental tu, kaji dia punya fundamental, baca dia punya ni white paper ni. So klik white paper ni, baca white paper dia apa dulu. So yang apa yang tu fahamkan, the key ni projek dia lah untuk buat seperti IC lah ataupun kad pengenalan, identification untuk dia kata pun ambil data daripada national lah, apa national country. So ikutkan yang ni kita akan buat sedikit macam mana. So ikut yang ni, kalau ikutkan kita hanya ada resistance. So ada resistance, kemudian kita tak ada support. So bila tak ada support, apa akan masuk? So bermaksud price tu boleh jatuh lagi mana-mana low yang paling bawah. So ni kita punya resistance. So ini resistance untuk the key. Kemudian kita tengok support tu. Support sekarang yang paling bawah ialah yang kita panggil price yang bawah lah. Kita hanya boleh buat trend line. Untuk Fibonacci kita tak boleh lagi. Sebab apa? Kita tak ada yang betul lagi water retest di Fibonacci. Sekiranya ada price yang retest di Fibonacci barulah kita ambil. Tu current support adalah 0.01 sen. So untuk ini maknanya anda perlu tanya, anda perlu buat kajian kajian di fundamental untuk buat untuk invest dalam ni lah. So kalau ikutkan price dalam 0.1, kalau 0.1 kalau nak invest kan untuk future, berapa anda sanggup loss? Soalan sekarang berapa anda sanggup loss? So kalau Zul, maybe kita boleh, kalau untuk 0.1 mungkin boleh kita buat 10,000. Mungkin beli 10,000 coin yang ni. Kemudian kita darabkan harga semasa 0.001. Dan modal yang anda perlu buat keluarkan untuk kan dapat 1,000 coin untuk the key ni hanyalah $100. So juga anda invest ni, anda perlu tanya berapa modal yang anda sanggup loss. So macam tu mungkin dia akan ambil $100. Sebab apa? $100 dia akan dapat 10,000. Given time maybe akan naik. Tapi untuk sekarang tu tengok chart, anda dia punya kata projek ni buat undeveloped. So kita kata lagi untuk dunia kripto ni nak selesaikan isu apa digital money pun belum lagi settle. And then sekarang kita nak move another project, iaitu IC ataupun kad pengenalan tu. Agak bagi Zul maybe dalam 10 tahun lagi memang tu tak nampak lagi dalam 10 tahun ni ke mana projek ni. Probably anda nak perlu invest more long term lah, maybe dalam 20 tahun ke atas. Maybe, tapi tak tahu, teknologi berkembangan pesat setiap tahun. So maybe ini akan naik. Tapi untuk anda invest, mencakap invest, anda letak berapa jumlah dana yang anda sanggup untuk loss. So macam tu maybe jual $1 je, lepas $1 dapat 10,000 coin, 100,000 coin. So untuk long term, yes, long term good opportunity untuk anda dapat. Maybe ini adalah coin antara yang bagi anda profit yang banyak lah. So anda ada key.
So itu yang dapat komenkan, kita hanya ada resistance tapi kita tak ada support. Ini bermakna price itu boleh jatuh lagi. Orang kata tiada lantai, belum ada lantai lagi, so price itu boleh jatuh. Nak dapat lantai, price itu first price itu pergi ke resistance tu, kemudian resistance barulah kita dapat support yang kata support yang sesuai lah. Kalau ikutkan ni, kalau ikutkan memang tak ada, memang tak boleh nak cari support dia. So last support kita hanya boleh pakai yang support yang ada sekarang ni ialah harga paling bawah. So harga paling bawah dekat sini dalam 0.001. So another point zero berubah, hilang tu. Untuk long term pun tu tak nampak, maybe dalam 10 ke 20 tahun tak sure, anda kena kaji macam fundamental. So itu untuk the key. So next coin kita akan pergi debt token. So debt token ada 0.2, dia akan pergi ke trading view tu, tengok ada chart tak. Ada juga di KuCoin tu, sama juga kita akan pergi di DAPPT. So DAPPT UST. So ada KuCoin tu, macam tu kita akan pergi ke chart dia. Firstly kita akan pergi ke weekly. So weekly, so tak nampak apa kat sini. Pergi ke daily. So daily pun tak nampak price dia apa. 4 week tak nampak pun price dia. 1 week. So adakah baru release coin ni? Pergi di app tadi. Price all, dia akan ambil price all. Yang ini dia akan price, kemudian kita ambil all. So price release, kemudian dropping dan naik atas. So untuk yang ni pun dia kena buat, ikutkan baru release ya, tak buat kita 20 tahun 2020. So supposedly kita ada chart dia, tapi tu tak tahu kenapa chart sini tak muncul dekat sini. And then price dia maybe kata price dia mendata je, tak bergerak. Dia sepatutnya price dia hanya mendata, tak ada sebarang kenaikan ataupun penambahan. Mungkin ini 1 hour. Yup, betul. Tu tengok price dia, orang kata memang tak ada sebarang pergerakan yang rasik lah. Kalau ikutkan sini, ini 1 hour. So yang ini juga kalau nak buat charting pun sepatutnya kita perlu kaji dia punya fundamental juga. So kita akan pergi untuk technical analysis, kita akan pergi ke fundamental. Tu fundamental dia macam biasa, kita akan pergi ke ini di app, tengok apa projek dia sebenarnya. Get free NFT. So di app adalah orang kata expected dia punya NFT project game, so platform. So maybe untuk long term dia tak pasti, dia punya benda kena kaji lebih detail. So kalau token ni, kalau analisis dapat dia akan pergi trending view kat sini. So price harga paling tinggi kat di app. Kita pergi 4 hours. 4 hours dapat. Okay, kalau 4 hours kita boleh baca. So untuk sini dia akan dapatkan dia punya support resistance. So support kita first akan dapat resistance. Kemudian kita akan dapatkan support. So ikutkan sekarang price bermain di bawah kawasan support. So macam itulah, bila price berada di kawasan support, secara keseluruhannya performance dia tak cantik. So kita kena kaji dia punya, kita kaji kena fundamental kenapa price tu jatuh. So secara technical price dia tak cantik. So untuk antara long term, price perlu masuk balik dalam box ni, barulah kita boleh buat pembelian ataupun long term punya lah. Tapi kalau anda tak kisah, anda kaji dia punya fundamental macam dekat di The Key. Kalau anda yakin dengan projek tu, why not all in saja apa yang target anda. Mungkin anda target ada 10,000 coin ataupun 100,000 coin, darab berapa, macam cakap masuk dengan harga yang anda sanggup loss kat sini. Sebab apa, price ni dah main bawah. So tak tahu bila nak recover. Kalau fundamentalnya kuat, anda yakin dengan fundamental, boleh invest dalam kawasan ni. So untuk price ni secara technical, price bermain di kawasan support, berbawah support. So expected long term lah baru dia akan recovery untuk atas. So bukan short term kita tak expected untuk gunakan, tapi long term maybe, bergantung kepada fundamental. Kita pergi ke next coin, iaitu Cambaria. So Cambaria ikutkan kita akan pergi dia punya ke Polygon tu, Polygon ecosystem. Supposedly kalau Cambaria ni, kalau Polygon naik, kontak mana, so kita pergi dia punya ni tu, dia punya fundamental ni, apa coin ni, apa ni, misalnya ecosystem, Global Innovation Fund, platform, education. Okey, kalau nak baca ni lambat, tu akan pergi teruslah dia punya technical analysis. So dia punya cap adalah K80. So K80 USD, K80 USD. Ada di KuCoin juga. So semua projek ada KuCoin. Sampai KuCoin. So kalau KuCoin kita akan pergi ke weekly. So nak tengok dulu macam mana performance dia. So untuk performance yang ni, kita boleh tengok dia punya
First kita akan ambil dia punya resistance. Ini je resistance. Kemudian kita akan ambil dia punya support bawah. So support yang ada sekarang yang ni lah, kita boleh ambil yang ni at least. Kemudian tengok macam juga tadi price pada ni, yang ni pun price bermain di bawah support. So macam lah, bila price lebih support memang kata kalau anda yakin dengan dia punya long term punya technical analysis tu dia, long term punya fundamental dia, project dia, so anda boleh invest sekarang lah. Macam juga boleh on in terus, letakkan target. Contoh anda target untuk ada 10,000, beli terus 10,000 ni taklah, beli terus and then expected untuk bila harga ni adalah harga yang anda sanggup loss lah. Jadi macam ni dapat RM100 dapat 10,000. So yang ni pun sama, anda nak all in pun kalau anda yakin dengan kami hari, all in terus, letakkan target berapa coin yang anda nak, 10,000, 20,000, 100,000. So letakkan dan expected, anda perlu expected untuk harga yang anda masuk tadi ialah dalam loss lah, ataupun untuk long term untuk long term anda profit, tapi untuk short term anda expected untuk maybe loss. So kata letak ni, tinggal aja tunggu 5 tahun, maybe 6 tahun, tengok macam mana pengembangan Kambaria ni. So itu untuk Kambaria yang saya cakapkan, price di bawah support. So untuk recovery lambat lah. So next coin kita akan pergi ke GMB. So GMB ni ada dua, sama GMB ni ataupun GMB ni, so tak pasti yang mana. So yang ni kita akan pergi kat sini je, kita review kalau ada review ada. So kita tengok price all. So charting nampak cantik. So charting secara charting nampak cantik kat situ. So kita akan pergi yang ni dulu, GMB. Kita akan pergi GMB USD, GMB USD tak ada juga. GMB USD T masih tak ada. Tu yang ni GMB okey, silap, GMB USD. So aku coin tu yang ni, repeatkan yang ini. So akan pergi, kalau ini kita boleh buat charting dia. Yang pertama kita akan ambil support dan resistance. Dia hanya problem yang sini je, yang candle ni. So boleh tak boleh ambil yang ni. So tu akan pakaikan higher high yang ni. Dia akan pakai higher high yang ni. Sebab apa higher ni tu mungkin tak valid. Tu swing high, tu swing low. Kita dapat support di resistance. Tu price perlu break resistance ni untuk kata price lebih ke atas. Dan kita akan cari support. Swing harga paling low dan harga paling atas. Untuk sekarang ini ambil ini. Untuk coin yang baru-baru yang kecil ni sukar untuk technical analysis sebab data tak banyak. So mainly kita kena kaji dia punya fundamental. So untuk ni tu boleh, untuk support tu tak berani nak bagi support di mana sebab tu tak nampak point yang cantik untuk tarik. Tapi untuk resistance kita boleh ambil inilah. So price perlu break resistance, barulah kita akan nampak ada movement ke atas. So macam juga, sama juga di MB ni, anda perlu kaji dia punya fundamental. Dan kata anda yakin dengan fundamental, sama juga kalau nak invest dengan money yang anda sanggup loss lah. So ni 0.3 sen, good project untuk dapatkan. Maybe kalau good investment, kalau nak dapat 10,000, 100,000 coin untuk long term, yes, very good. Tapi long term pun tu seperti maybe 10 years ke atas lah untuk sebarang coin ni. Dan sekiranya anda yakin dengan dia punya fundamental, barulah anda invest. Kalau tak yakin dengan untuk technical analysis tu, tak dapat nak buat technical secara cantik sebab apa, data yang kurang tu, anda perlu buat fundamental analysis untuk coin ni. So another coin kita akan pergi ke SLM. So SLM, siapa tak tahu, SLM ialah orang kata another NFT game semacam AXS tu. Ni another. So kerana yang ni kita akan ambil kecap dia, SLP USD. So LP USD di Binance dia. So kita ambil Binance. So harga ikutkan yang ni, betul tak? Yang ni harga dia cost setting. Okey, betul. So yang ni kita akan kita dapat jumpa gerakan. So kita akan tarik dia punya support resistance. So resistance harga paling tinggi ke harga paling rendah. So kita dapat resistance tu, price sebelum ni dah pun sampai resistance, kemudian jatuh balik. Kemudian kita akan cari dia punya dia punya support pula, which is support. So kita dapat price ni. So untuk SLP sekarang ikutkan price berada di bawah kawasan support. Tapi siapa yakin dengan projek dia boleh, sebab inilah game.
So kalau kalau anda nak invest adalah the good time untuk invest, untuk anda dapatkan anda punya target. Macam cakap, bila price berada di kawasan bawah orange ataupun di bawah ni, anda boleh good anda untuk dapatkan target. Katakan anda nak ada 10,000, yes, boleh lansam terus 10,000 coin. Berapa anda nak? 100,000 hanya kali tu, untuk kan 1 sen banyak lah. So sepatut mungkin dalam 1,000 coin, kalau dalam ringgit Malaysia so sanggup paling mungkin 1,000 coin dah anda invest. So invest dan long term. So ingat, anda kalau anda nak invest, kalau nak invest dalam NFT punya game ni, so sepatutnya more short term. Sebab apa? Game ni macam cakap, every years akan datang game baru. Every years akan datang game yang lebih menarik. So macam dulu COC, Clash of Clans, ramai orang main ke COC, nak dah berubah ke game more kata Mobile Legend, katalah bagi. So game sentiasa berubah. So anda untuk coin game ni, ambil invest dengan cepat. Invest, ambil dapat profit, keluarkan profit, letak di orang kata major coin macam Bitcoin, Ethereum. So SLP kalau ikutkan ni adalah good time untuk invest untuk long term. So another coin, kita akan pergi ke Chainlink. So Chainlink tu ada dia punya chart. Sebenarnya kita akan pergi ke chart. Alright, Chainlink kita pergi ikut. Untuk Chainlink, macam dekat price dah pun breakout, dia keluar daripada kawasan good position untuk buy, tu support. Price nak menuju ke 29. Macam dekat, masih belum terlambat untuk anda invest dalam Chainlink. Sebab apa? Selagi price itu tak break dia punya major resistance ataupun all time high, selagi tu ada good position untuk buy untuk long term. Macam mana kena tengok price itu kata tak good position untuk kita buy bila price itu dah melepasi all time high. Sebab apa? Kita tak tahu biar harga tinggi mana dia lepas. Tapi untuk sekarang kita tahu harga tinggi dah 52, ada good position untuk dia break ke 52, pergi ke 52, dan sekarang ini masih hampir dengan support. So untuk long term anda boleh buy, tak masalah lagi, masih belum terlambat untuk beli Chainlink. So harga sekarang adalah dirasa di hampir $30, hampir di 30. Now dah break pun dia punya resistance. Net resistance kita adalah pergi ke $33. So itu untuk Chainlink. Ke next kita akan pergi ke Polkadot. So Polkadot tu ada juga dia punya chart. So Polkadot tu ada, tapi tu tak banyak pun, hanya sikit aja. Tak sampai pun 5 coin tu ada Polkadot ni. Tapi Polkadot adalah good project lah. So yang antara Zoom monitor dan antaranya Zoom nak tambah juga lah. So untuk Polkadot, ikutkan harga sekarang adalah bukan good position untuk buy, dah jauh pada support, kemudian menghampiri resistance. So untuk beli Polkadot ni anda perlu tunggu untuk dia break saja major resistance ni, ada rebound kawasan ni, barulah good entry. Macam cakap, kita buy hanyalah di kawasan support ataupun bila dia break resistance, ada retest, baru kita buy. Untuk di kawasan resistance kita hanya tengok aja ataupun take profit punya tempat. So untuk Polkadot sedikit lambat untuk invest sekarang ni. So kalau untuk long term tak salah, anda fikir long term 5 tahun 10 tahun, just mula akan boleh buy kat sini. Tapi kalau nak good position untuk confirmation price itu terus melakukan atas, tunggu price break major resistance, buat sedikit retest maybe di 4 hours terus, and then anda boleh beri entry market sini dan layan profit untuk at least ke 49, dan target dia net adalah $1.74. So itu yang Polkadot. So net adalah Kusama. So Kusama antara good project yang Zo ada buka monitor. Kusama KSM ni Phantom tak, Kusama KSM USD. Kusama USD kita ambil yang ni. Yes, ada Zo monitor punya Kusama ni. So untuk Kusama lebih kurang sama dengan Polkadot juga. Price dah pun menghampiri kawasan resistance, bukan good position untuk buy. Sekiranya price tu kembali balik kawasan support antara 253 adalah good position untuk buy ataupun untuk dapatkan target. Kalau ada nak ada 10,000 coin kat ni, boleh long in kat kawasan ni, kuning ni. Tapi untuk sekarang price dah pun melakukan kenaikan, dah pun break major resistance dan menjadi support. Now kita expected price itu perlu breakout dulu. Kalau Zo nak invest, Zo tunggu untuk dia breakout dulu major resistance, ada sikit retest, barulah Zo ambil. Sebab apa? Bila ambil ni opportunity untuk dapat all time high 600, kemudian dia punya target lah $900 adalah kata cerah lah, berbanding kalau kita buy kat sini price masih lagi boleh ada opportunity untuk drop balik ke kawasan ni. So anda nak buy kat sini ataupun buy kat sini. Buy kat sini ada opportunity untuk ke bawah, buy kat atas ni confirmation bahawa price tu akan lagi naik ke atas. Bukan kata confirmation 100%, percentage yang tinggi untuk naik ke atas berbanding kat sini, percentage lebih tinggi untuk turun ke bawah berbanding naik atas. Now bukanlah good position untuk buy. Sekiranya price jatuh, good position, price breakout retest, barulah good position untuk buy di Kusama. Antara dalam break ni hanya perlu tarik Fibonacci low dan high, baru dapatlah garisan ni. So next coin kita akan pergi last Tron. Tron TRX dulu tu ada monitor kat TRX, tapi tu tak pasti, tu lupa kenapa tu tak invest dengan Tron ni. Tu tak ingat lah kenapa Tron ni. So anda boleh tengok lah dia punya fundamental.
So untuk Tron kita akan pergi TRX UST. Binance ada Tron tu, kita tengok Tron. Okay, tengok sebab apa tu cakap dulu tu ada monitor nak beli, sebab apa tu memang ada chatting dia dulu. So ni chatting dia awal-awal dulu, masa dulu chatting. So tu akan delete kan semua ni. Kita akan buat chatting baru. First kita tengok weekly dulu, kita tengok betul-betul height dia ke mana. So height yang ni, okay yang ni, so kita akan pergi ke daily. So kita akan dapatkan height dia. Kita tarik swing low to swing high to swing low, harga paling low kat sini kita dapat. So ini adalah kawasan resistance. So Tron perlu break resistance ini untuk menjadikan seperti untuk pencari, orang cakap untuk cari all time high baru lah. Macam mana kita tengok Solana, Cardano break saja major resistance, terus price menggila lah, terus price melakukan kat atas. So sama juga di mana-mana chart pun Tron price perlu break major resistance. Ini resistance, kalau kita break selalu lah kita nampak price tu hanya sideways di bawah. So untuk sekarang kita akan lagi support. So support kat mana? So yang ni low to swing high, kita dapat support. Tu price ikutkan masih lagi, kalau siapa yakin di Tron buat kajian tapi tu tak pasti, kenapa tu tak buy dulu. And then tapi tak, adakah antara coin yang melibatkan coin ada yang chip casino, tu tak pasti Tron ni. Kalau tu salah, mungkin tu salah, maybe ada. Tapi dulu tu ada monitor untuk Tron ni untuk buy, tapi kenapa tu tak buy tu Zul pun dah tak ingat kenapa. Tu kena kaji balik dia macam mana fundamental dia. So untuk Tron, untuk technical analysis, kalau untuk long term good position untuk buy, dah pun masuk di kawasan support. Macam cakap, bila masuk di kawasan support, breakout support, opportunity untuk resistance. Break resistance kita opportunity untuk after price more time high lah. Untuk better untuk Ethereum, all-time high dia adalah di kawasan almost 35 sen. Kemudian price target sekiranya break ini kita sepatutnya 1.6 di kos 50 sen USD dollar. So siapa nak invest dalam trend Tron boleh invest kat sini, adalah good position untuk buy untuk long term. Buy terus kalau kat sini adalah good position untuk anda buy terus dapat target. Kalau target nak ada 10,000 coin, terus beli 10,000 coin. Kalau nak ada 1,000 coin terus beli kat sini. Kalau nak 100 coin, letakkan terus target. Lepas tu tak payah pening-pening dah, naik layan profit aja, drop bawah accumulate more Bitcoin. So untuk Tron ni maybe kita bagi sikit dia punya ke network. Apa dia punya network? Decentralize the web. Okay, decentralize web. Okay. Rasa tu salah itu bukan yang tengok lu fundamental high output, high scalability, high scale, learn more, Tron scan system, Tron basic accepted provide exchange OS. Okay, yang ni yang terbagus tak kita di app tu. Dia kata Tron ni dulu masa tu kaji lah, dia kata ibarat Tron ni nak linkkan kita punya telefon tu, macam mana nak kaji tu pun dah lupa. Tapi kata anda good position lah, good kalau anda yakin dengan dia, very good. Secara analisis untuk di chart pun tu hanya boleh bagi chart, antara chart dia pun kata still looking good. Orang kata masih lagi, orang kata good position untuk kita buy untuk long term. So siapa yakin dengan Tron ni boleh kata invest untuk long term, maybe 5 tahun ke 10 tahun ke atas. Apa anda beli kat sana, very good, sangat-sangat good position untuk anda long term untuk Tron. So itu aja untuk dia punya analisis untuk petang ni, untuk permintaan. So harap sedikit sebanyak membantu anda. So mana-mana kau yang cakap orang kata chart dia tak boleh tengok sangat, perlu kaji fundamental. Untuk chart yang kata dah lambat, dah lama tak recovery, contoh tadi di Kembaria dengan GMB tu, anda perlu kaji dia macam fundamental. Kemudian anda yakin dengan fundamental, price masih lagi bawah, orang kata tak sampai pun 1 sen, 0.01 sen. So good investment. Kalau anda yakin dengan projek fundamental, invest terus all in, kemudian layan terus. Dan make sure anda kena ingat duit yang anda masuk itu expected untuk loss. So bila loss barulah dia tak kacau. Dia punya psikologi. So guys, itu aja untuk petang ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Like dan subscribe. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.